Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang terakhir pada bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, bahagian yang terakhir ini macam biasa menyelesaikan masalah. Jadi standard pembelajaran adalah pada standard pembelajaran 1.1.8 buku teks muka surat 26. Jadi kita terus kepada contoh 10. Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk kuboid dengan menggunakan rod kayu. Harga rod kayu RM5 1 meter. Tapak berbentuk segi empat sama. Tinggi 30 lebih dari tapak. Panjangnya. Jumlah luas ialah 4,800. Bajetnya ialah RM15 sahaja. Tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang mencukupi ataupun tidak. Jadi banyak maklumat yang diberikan di sini. Jadi kita ekstrak satu persatu. Jadi kita tengok daripada di sini panjang tapak dia X, katakan panjang tapak kita tak tahu. Tinggi kuboid lebih dari panjang tapak, maksudnya tinggi dia X ditambah 30. 30 lebih daripada panjang tapak. Jadi panjang tapak itu, kalau panjang tapak 10, tinggi dia 40 lah. Dia lebih tambah lagi 30. Okey, dia beri lagi jumlah permukaan ialah 4,800 yang diperlukan. Dan bajet yang dia ada RM15 dengan harga rod kayu RM5 semeter. Okey, jadi kita tengok. Paling senang kita lukis. Kita lukis bentuk kuboid itu. Jadi ini bentuk kuboid dia dengan tapak segi empat sama X dan X. Dan tinggi dia X tambah 30. Okey, dari situ kita tengok jumlah luas permukaan 4,800. Jadi yang ini jumlah permukaan kuboid ini mesti 4,800. Jadi untuk kuboid dia ada dua permukaan atas dan bawah ini dengan luasnya ialah X darab X. Jadi sebab dia ada dua, kita darabkan dengan 2 di sini. Okey, dan juga di sebelah tepi kiri dan kanan, belakang dan hadapan ini, nilai dia ialah X tambah 30 didarabkan dengan X. Ini panjang didarabkan dengan lebar dia. Okey, nilai dia sama saja. Maksudnya dia ada 4 permukaan ini, nilai dia sama saja. 4 permukaan tepi ini. Depan belakang, belakang depan, kiri dan kanan. Jadi kita tambah dengan 4, X darab X tambah 30. Dan hasil ini ialah sama dengan 4,800 seperti yang diberitahu. Jadi kita kembangkan semua sekali, kita dapat ini. Dan kita dapat persamaan X kuasa 2 tambah 20X tolak 800 sama dengan sifar. Yang ini saya permudahkan daripada 6X kuasa 2 ini. Saya permudahkan dapat X kuasa 2 yang ini. Okey, next. Apa dia? Pemfaktoran. Sebab itu saya bagi tahu dalam bahagian ke-9 tadi, pemfaktoran paling penting untuk topik kuadratik ini. Okey, jadi kita dapat X tambah 40, X tolak 20 sama dengan sifar. Dan X sama dengan negatif 40 ataupun X sama dengan 20. Okey, di sini saya highlightkan X sama dengan negatif 40 tidak diterima. Sebab apa? Mana ada panjang sisi ini negatif 40, betul tak? Jadi kita pilih hanya satu X, which is X sama dengan 20. Okey, nak selamat lagi kita semak guna kalkulator yang kita ada. Jadi tekan on. Okey, tadi A apa nilai A? Okey, apa nilai A adalah 1. Jadi tekan 1. Okey, sama dengan B apa? 20. Jadi tekan 20. Dan C negatif 800. Negatif 800. Jadi negatif 800. Kita dapat X 20 betul yang ini. Dan X negatif 40 betul. Which is betul, kita semak. Jadi kita boleh proceed untuk langkah seterusnya. Okey, maka kita gantikan nilai X sama dengan 20 di sini. Jadi ini 20, ni 20. 20 tambah 30 dia jadi 50. Okey, barulah kita kira betul ke bajet dia ni. Panjang sisi kotak
8 sebab dia ada 8 di sini. 1, 2, yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 8 darab 20. Ditambahkan dengan 4 darab 50 sebab dia ada yang ni. 1, 2, 3, 4. Ini 360 cm dan kita tukar dalam meter sebab dia bagi tahu harganya RM5 1 meter. Jadi kita tengok betul ke 3.6 darab 5 ini cukup bajet ini RM15. Kita darab, kita dapat RM18. Jadi dia dah terlebih bajet. Jadi kesimpulannya, Joseph tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina rangka kotak ini. Itulah soalan dia lah. Cukup ke tak cukup? Jadi dia tak cukup dengan pengiraan inilah. Disokong oleh pengiraan ini. Okay, next kita pergi praktiskan diri 1.1H. Soalan nombor 2. Cik Kamarul memandu purata laju 20T tolak 20 km sejam. Selama T tolak 3 jam, jarak dilalui 225, had laju 110. Adakah dia mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Okay, had laju lebuh raya 110. Jadi kita tengok. Okay, seperti awak tahu, ini jarak sama dengan laju darab masa. Ini segitiga jarak laju masa ini awak kena tahu. Okay, next. Kita nak tahu ini. Jadi, jarak adalah sama dengan laju darab masa. Jadi, laju dia, yang ini, 20T tolak 20. Didarabkan dengan masa T tolak 3. Dan pastikan unit. Unit. Ini jam. Ini jam. Kalau yang ni jam, yang ni minit, awak kena tukar dulu minit kepada jam. Okey, ini tak perlu tukar unit sebab dua-dua jam. Jadi tak ada masalah. Awak darabkan, awak kembangkan. 20T semua ini dapat 20T kuasa 2 ini. Permudahkan lagi. Dapat yang ini. Jadi, apa langkah seterusnya? Faktorkan untuk cari nilai T. Dan kita dapat T sama dengan 11/2 ataupun T sama dengan negatif 3/2. Yang mana kita guna? Yang positif. Sebab masa tak ada dalam bentuk negatif. Masa, T adalah masa. Tak ada dalam bentuk negatif. Jadi, sebelum itu kita semak dahulu. Betul ke? Okey, saya ada ini. Kita tekan je sama dengan A apa? A adalah 4. 4. B negatif 16. Dan C ialah negatif 33. Okey, betul. 5.5 which is kita tukar ini. Kan shift ABC dapat 11/2 sama. Okay, satu lagi negatif 1.5 tukar pada bentuk pecahan ini dapat negatif 3/2 sama. Okey, jadi pemfaktoran kita betul. Okey, jadi kita tengok laju Encik Kamarul kita guna T sama dengan 11/2 sahaja. Jadi 20 ini ni laju dia 20 darab T kita gantikan dengan 11/2 tolak 20 kita dapat 90 km sejam. Jadi laju Encik Kamarul ialah 90 km sejam. Adakah Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Ya. Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya kerana dia hanya memandu 90 km sejam berbanding had lajunya 110. Okey, jadi itu dia bahagian yang terakhir untuk bab 1 ini. Jangan lupa untuk tengok ke semua video di sini kalau awak terlepas di atas sana. Okey, dia ada 11 bahagian. Itu sahaja daripada saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Wassalam, terima kasih.